Komputer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala yang telah mengizinkan kita sekali lagi untuk bersama kita di pagi ini menyambung pembelajaran kita semalam. Malam kita telah membuat perkongsian bahagian kedua, iaitu penerangan kepada kalimah kalilazi. Sebelum tu kita telah berkongsikan pecahan ataupun komponen komponen-komponen kepada kamasalilazi, yang mana kalau kita lihat dari penerangan komponen dia ada sedikit berbeza dengan apabila menerangkannya dalam bentuk kalimah di dalam ayat, sebab dia komponen tu dia belum bergabung lagi, dia ada default dia panggil asal dia, Kadang-kadang kalimah isim tu sebagai contoh masalun tu asal dia ialah marfu' dan nakirah, tetapi bila dia dibentukkan atau digunakan dalam ayat tu dia sudah bertukar kepada masali, kamasali, bermakna yang pertamanya dia tidak lagi bertanwin dan yang keduanya dia mengambil i'rab yang majrur, daripada marfu' dia ditukar kepada majrur. Mungkin saya boleh kongsikan terus skrin sambil kita berbincang tu, kita tunjukkan apa yang kita bincangkan. Dan saya sempat tadi mengopi, menyalin mulalah, ngopi pula ngopi itu bahasa Inggeris, kopi, menyalin apa yang kita simpan semalam di dalam folder download tu. Saya kopikan balik, saling untuk perbincangan hari ini, dan kalau kita nak imbas apa yang kita bincangkan semalam tu ada dalam screenshot. Ini yang dalam kita simpan, yang dalam screenshot semalam, itu penerangan dia kepada kalimah kamasali lazi itu ialah kamasali ini yang pertama tu diterangkan dia adalah jar wa majrur, iaitu gabungan harfun jar. Ka ni ialah harfun jar, ka, dengan isim masdar wazannya. Jadi masali ini ialah isim masdar wazan satu muzakkar mufrad yang majrur, masali. Jadilah kamasali. Kalau sebelum tu dia bukannya masali, dia adalah masalun. Lepas tu bila bergabung dengan ka, dia menjadi kamasalin. Tetapi dalam ayat tu apabila ada kalimah al-lazi, so dia juga perlu diubah suaikan supaya menepati peranan dia sebagai, di sini juga dia ceritakan masali sekarang ni juga berperanan sebagai mudhaf, mudhaf kepada kalimah mana? Kalimah al-lazi selepasnya tu. Yang mana al-lazi tu ialah isim mausul muzakkar mufrad mudhafun ilaih yang majrur. Itulah penangan kepada kamasali dengan al-lazi. Jadi kita tambah lagi sikit
Penerangan tu jadi rangkaian masalil lazi ni kita panggil dia idhafah, ya. Idhafah bahasa Arab. Bahasa Melayunya maksudnya ialah sandaran. Maknanya apabila berlaku idhafah mesti ada dua kalimah isim yang bersandaran. Dalam konteks ni yang bersandaran ialah masali dengan al-lazi. Ya, masali ni uh, perlu ada satu kalimah lain untuk dia bersandar untuk menyempurnakan makna dia, iaitu masali adalah perumpamaan al-lazi, orang-orang yang, ya. Dan bila kita ada ka di hadapannya di sini, mana dari ka, jadi dia ka maknanya seperti perumpamaan orang-orang yang. Itulah bila kita menterjemahkan nanti, ya. So kita akan buat terjemahan tu selepas kita selesai buat pembentukan. Di sini saya masukkan sekali rangkaian kalimah, ya. Sebab ada apa? Sebab ada dua kalimah. Kalau satu saja kita terangkan sebagai pembentukan kalimah, tetapi bila ada lebih pada satu, sama ada dua ataupun tiga, kita akan letakkan rangkaian, ya. Jadi pembentukan rangkaian kalimah kama salil lazi, ya. Jadi kita mulakan dengan, seperti biasa, kita mulakan dengan 3 huruf akar, iaitu kita boleh tahu 3 huruf akar ni ialah apa? Mim, sal, lam. Mim, sal, lam, ya. Jadi kita masukkan 3 huruf akar dia, mim, sal dengan lam, ya. Dan daripada 3 huruf akar kita akan masuk apa ni, langkah yang kedua, iaitu kata dasar. Jadi di mana tuan-tuan boleh dapat mim salam ni ada dua cara. Di kalimah sendiri pun kita akan lihat, ya. Mim sal dengan dia ada 3 huruf pun. Jadi ketiga-tiga huruf dalam kalimah tu sebenarnya dia adalah 3 huruf akar yang sama, ya, iaitu mim, sa dengan lam. Kalau kita tak pasti, kita boleh rujuk balik kepada Quran tafsir dan perkata ni, ya. Lepas tu kita tekan saja kepada kalimah yang kita tengah bincang tu untuk mencari 3 huruf akarnya. Kita cursor komputer tu, cursor mouse tu tekan sini. So dia beri 3 huruf akar di sini, ialah mim, sa dengan lam, ya. Di sini dia dalam keadaan bergabung. Tapi yang lebih baik ialah kita tulis dia dalam berasingan, ya. Kalau kita gunakan Quran Arabic Corpus tu, dia lebih sesuai, ya. Iaitu kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Di word by word ni tuan-tuan pergi pilih surah Al-Baqarah, kemudian ambil ayat 17 dan tekan go ni. So dia bawa kepada kalimah kita lah. Ini dia kalimah masali tu, tekan di sini. So di atas tu dia ada bagi 3 huruf akar tu, ya. Dia di sini dia dah dalam keadaan yang lebih sesuai untuk kegunaan kita, sebab dia menggunakan dia tidak sambungkan, ya. So maknanya bila tuan-tuan menulis dalam bentuk ni lah, iaitu mim, sa dengan lam tu dalam keadaan tidak bergabung, ya. Sebab yang tadi dia bergabung tu, dia sudah membentuk perkataan, dan dia nyatakan tadi sebagai kata akar, ya. So kita kena tengok sini, dia kata kata akar, bukannya huruf akar, sebab dia bergabung tu. Jadi kalau kita nak huruf akar, kata akar ni kita pecahkan dia, jadilah mim, sal dengan lam, ya. So mim, sa dengan lam dia tidak ada makna lagi, ya, sebab dia hanya huruf. Huruf tidak ada memberi makna, ya. Yang kita perlu bina maknanya adalah kata dasar, iaitu langkah yang kedua daripada mim salam ni. Kita kena bina kata dasar, ya. Kena sama ada kita, kalau kita dah cekap, kita boleh bina dia. Kalau kita tidak cekap,
kita boleh buat rujukan, ya. Jadi kalau misalnya apa kita buat, kita gabungkan 3 huruf tadi dan kita letakkan baris, ya, letakkan baris kepada tiga-tiga. Uh, so yang tentu pastinya huruf yang pertama dan huruf yang ketiga mesti berbaris atas. Ya, huruf pertama, huruf ketiga tetap baris atas, ya, dalam pembentukan kata dasar. Yang kedua ni kata dasar. Ini huruf akar. Jadi tapi persoalannya sa ni baris apa? Sebab kata dasar, ya, kalau kita rujuk pada template yang dikongsikan oleh QHN, kata dasar ada 3 bentuk, ya, 3 wajah, iaitu fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Jadi yang mana satu, ya? Adakah masalah ataupun adakah masila ataupun masula? Dia salah satu daripada 3 ni. Jadi kalau kita sudah biasa, kita tahulah dia adalah masalah. Satu baris atas. Rakan-rakan kita masih lagi masuk ni, kita masukkan dulu. Terima dia masuk. Okey. Okey. Nah, kalau kita tak biasa, apa kita buat, kita boleh bantu dengan bantuan apa ni, peralatan atau bahan digital. Di sini saya ada tunjukkan kita boleh gunakan bahan ni yang kita panggil dia apa, Wikipedia, ya. Wiktionary. Wiktionary ni tuan-tuan ambil, dah dapat Wiktionary tu, lepas tu tekan Arabic supaya dia akan mengeluarkan Wiktionary Arabic, ya. So bila kita Arabic ni, jadi tuan-tuan nak cari maklumat tentang mim, sa dengan lam tu, type dia dekat sini, ya. Masukkan dalam search Wiktionary ni 3 huruf akar tadi, mim, sa dengan lam, ya. Saya tunjukkan sekarang macam mana nak menggunakan. Kita sekarang ni gunakan, ada di sini adalah on the screen keyboard, ya. Keyboard ni dekat komputer tu, tuan-tuan tengok kat belah bawah tu, ya, belah bawah ni ada apa ni, ada ikon keyboard, ya. Jadi kalau tuan-tuan dah install lah, ya. Kalau belum install tu boleh installkan saja, ya, daripada sistem tu ada. Pergi kepada sistem tu dan installkan dia. Kita boleh guna bila-bila masa, ya, dan kita boleh type apa. Tapi sekarang ni dia Rumi, kita nak Jawi. Jawi sebab apa dia Rumi sekarang ni? Sebab bahasa yang digunakan sekarang ialah English. Jadi kita kena tukar English kepada Arab, ya. Kita pilih, tekan dekat situ, pilih Arabic Saudi Arabia ni. Ya, tukar language Arabic, jadi dia akan dapat Jawi dia lah. Jadi tuan-tuan tekanlah dekat sini, masukkan mim, sa dengan lam untuk mencari maklumat kepada kalimah masali tadi. Tekan situ, tuan-tuan akan dapat dia ada banyak senarai ni. Yang kita pilih mim, sa dengan lam atas sekali lah. Pilih di tu mim, sa dengan lam tu. So dia akan beri kita maklumat tentang apa mim, sa dengan lam tu dalam banyak maklumat. Tengok sini, ya. Dia ada etimologi 1, etimologi 2 tu, ya. Jadi pilih maklumat yang tuan-tuan nak tu daripada maklumat yang disediakan ni. So yang kita nak ialah kata dasar, ialah dalam bentuk kata kerja, iaitu verb. Ni dia, ya. Kata dasar mesti dalam bentuk kata kerja yang menyerupai apa, fi'il madhi. Tapi Wiktionary ni yang bagusnya, dia juga bagikan kata kerja tu dalam bentuk kata dasar, ya. So bila dia beri makna to resemble, to look like, to imitate, semua ini adalah sebenarnya kata dasar lah tu, ya. Sebab kalau fi'il madhi dia tak kata to, ya, dia perbuatan yang telah berlalu. Jadi dia kata he has resemble. Itu fi'il madhi. He has to resemble. He has looked at.
atau he look like. Aku tahu macam tu ya. To imitate, bila ada to ni maknanya kata dasar lah tau. Dia tak ada lagi fa'il dia dan tidak ada masa ya. To resemble maknanya untuk menyerupai dalam bentuk perbuatan. Inilah kata dasar. Jadi kita lihat sini apa? Besar tu adalah baris atas. Kalau saya besarkan boleh? Besarkan sikit. Tu ya. Masalah. Inilah kata dasar dia. Dengan satu mengambil baris di atas. Ya. So dalam tadi kita sambunglah. Kita buat masukkan baris atas. Ya. Dan dia banyak lagi maklumat-maklumat ya, yang di bawah ni. Yang tuan-tuan boleh gunakan untuk mencari maklumat. Yang ni noun tu ialah kata isim dia. Semua dia dalam bentuk mislun. Kalau lam tu tidak dibariskan, masukkan dhammatain ya, sebab default dia adalah dhammatain. Jadi mislun ni adalah dikatakan sini apa ni? M ni untuk jantina dia muzakkar ya. Muzakkar yang mufrad. Ya. Kemudian dia juga berikan kita amsalun. Ini dia punya jamak dia. Dia kata plural tu ya, jamak ya. Jadi ini mufrad dia, ini jamak amsalun. Mislun adalah mufrad yang dalam bentuk kata kerja ya. Kata isim, kata nama. Kata kerja dia yang mana? Yang atas tadi. Iaitu masalah. Yang inilah kita akan gunakan dalam pembentukan kalimah tu. Jadi satu kita baris ataskan. Letak baris atas. Ya. Kalau dia rapat sangat tu, tuan-tuan boleh masuk tekan penjarak ni ya. Bagi dia tak krem sangat ya. Ejaan tu. Ya. Kalau nak lebih pun tak apa. Tak ada masalah ya. Dia akan lebih jarak dia lebih selesa lah ya. Tapi yang penting sekali di sini kita nak membentuk masalah tu sebab apa? Kita nak dapatkan makna yang asas. So kena masukkan. Ya, penting dalam ni memberi makna yang asas supaya dia akan membentuk makna daripada makna yang asas tu. Jadi kita bracketkan untuk membantu kita dalam rujukan lain kali. Masalah ni ialah kata dasar. Kaf alif ta. Dasar, dal, alif, sim, ro ya. Dan dia ada makna tu beri akan mana. Tadi dia kata apa? Wiktionary tadi kata apa? Dia kata to resemble, to imitate, to compare. Ini bahasa Inggeris lah ya. Cuba Melayu kan. Kalau kita tukarkan right click mouse tu, dia boleh translate to Melayu. Tu menyerupai, meniru, membandingkan, mewakili ya, untuk muncul sebelum ini dan sebagainya. So dia boleh digunakan dalam bentuk 8 ya, 8 cara bergantung kepada konteks ayat lah ya. So dalam konteks ayat ni dia lebih kepada yang nombor 1 ni ya, menyerupai. Jadi kita masukkan dalam tu lah. Makna dia di kata dasar masalah ni ialah menyerupai. Menyerupai itu maknanya perbuatan yang aktif. Ya, bentuk kata dasar mesti dalam bentuk aktif. Dia bukannya pasif ya. Mesti aktif. Jadi kita masukkan menyerupai, kita kena pergi kepada keyboard leksilogos yang Melayu ya, sebab Arab dia tak ada nya. Jadi kita pergi ke Melayu ni, kita katakan menyerupai. Mim, nya, ro, menyeru, waw lah. Lepas tu fa, alif. Lepas tu hamzah dengan ia, menyerupai. Ya. Menyerupai itu ejaan untuk menyerupai. Kalau tuan-tuan tak boleh nak cek ada apa ni penulisan dalam Melayu, boleh gunakan berbagai bahan ataupun reference dalam digital ni. Salah satunya tuan-tuan pergi pada Ijawi Makmur ni ya, dalam di internet ya, bila ya itu dia ada, kita boleh tulis rumi dia
dia akan bagi kepada jawi dia. Macam tadi saya cek ya itu ni rupanya ada hamzah ya. Selepas alif, lepas ya alif, hamzah ya ta, itu ya itu. Lepas tu tadi kalau kita nak apa? Nak cek menyerupai, type lah rumi dia. Sorry. Sebab tadi apa, keyboard dia masih Arab, kena tukarkan tadi ya. Mana dia Arab tu, language ni masih Arab, tukar ke English. English tu rumi dia. Baru kita boleh type rumi lah. Menyerupai. Ya, lepas tu tekan di bawah ni, rumi kejawi. Oh ya. Menyerupai. Di sini apa dia tulis? Mini rupai ya. Ini tak apa betul pula ya. Sepatutnya menyerupai lah ya. Di sepatut sininya. Lepas tu sini satu alif sajalah ya. Mungkin sebab kita letak 2A tu agaknya dia letakkan 2 alif. Alif baru betul ya. Jadi maknanya kalau kadang-kadang ejaan kita tak betul, rumi dia pun akan beri ejaan yang salah lah. So ini ejaan yang sebenarnya menyerupai. Ya. Kalau itu kita copy sajalah. Copy ke dan bawa ke bahagian tadi, tulis makna dia adalah menyerupai. Yang ni yang penting ya, supaya kita akan menggunakan makna asas ni untuk membentuk makna kepada kalimah nanti ya. Okey, tetapi kalimah tu dia bukan dalam bentuk kata kerja, tetapi dia bentuk kata nama ya. Masalah dia ada tanwin tu bermakna kata nama. So kita kena bentuk kata terbitan dia dalam bentuk kata nama. So daripada kata kerja kepada kata nama kena memerlukan acuan ya. Tetapi untuk kalimah ni dia adalah isim masdar wazan satu yang kita telah terangkan semalam di sini ya. Dia isim masdar wazan satu, dia tidak ada acuan. Jadi dia menggunakan kaedah sama'i kita panggil ya. Masukkan kaedah di sini. Dia sama'i maknanya cara orang Arab cakap macam tu, sebut macam tu ya. Bila dia sebut macam tu, dia dibunyi, diijakan macam mana orang Arab berkata lah ya. Dia tidak ada acuan tapi mengikut sebutan, iaitu masalun. Daripada masalah, orang Arab kata noun dia, masdar dia ialah masalun. Jadi kita ijalah mengikut bunyi orang Arab cakap tu, iaitu masalun. Itulah, ini ialah sudah peringkat kata terbitan ya. Kaf alif ta, terbitan taro, ba ya ta nun, kata terbitan. Dan kata terbitan, bila kata terbitan sudah ada makna, dia mesti dalam bentuk apa? Bentuk kata nama, tidak lagi dalam bentuk kata kerja. Kata kerja hanya untuk kata dasar ya. Bila menggunakan kata terbitan masalun, maknanya bentuk kata nama. Jadi makna dia kita kena tukar daripada menyerupai itu kepada perumpamaan ya. Perumpamaan, kita tengok masih lagi boleh menggunakan Arab ni, tapi kalau kita nak menggunakan P yang sebenarnya, Melayu lah ya. Iaitu sebab Melayu dia ada fa yang bertitik 3 ni ya. So mungkin kita gunakan yang ni, kita ubah suai sikit. Perumpamaan fa ra alif waw lah lepas tu fa balik ya. Perumpa ya. Lepas tu mim alif, lepas tu hamzah nun, perumpamaan ya. Sebab fa ni kalau letak alif, sepatutnya letak alif ya, untuk membunyikan fa. Tetapi sebab dia ada alif selepas mim tu, dia tak perlu 2 kali ya. Itulah biasanya macam mana huruf tulisan Jawi digunakan ya. Jadi dia segunakan satu alif saja, perumpamaan. Cuba kita tengok
Jawi makmur tadi ya. Adakah betul ejaan tu? Kita boleh cek sini lah. Perumpamaan. Okey. Tapi di sini dia letakkan dua alif. Letakkan dua alif. Saya lebih suka gunakan satu saja. Ya. Kadang-kadang kita tak perlu ikut dia 100% ya. Ya. Sebab dia ni mungkin ikut huruf-huruf yang kita masukkan tu. Ya. Tetapi ejaan yang sebenarnya dia tidak ada alif ini, dia kita buangkan tu jadilah perumpamaan ya. Okay. Dan kita kopikan dia, bawa ke Lexi Logos ni, masuk ke bahagian makna kepada masalun tadi. Masalun maknanya perumpamaan. Kemudian daripada kata terbitan barulah kita ubah suaikan supaya dia menjadi kamasali ni ya. Tapi sebelum dia jadi kamasali tu, dia jadi kamasalin dulu. Macam mana? Apa yang berlaku ialah masalun ni kita tambahkan harfun jar ka ya. Okey, so maknanya sebelum tu kita masukkan ka harfun jar dan letakkan tanda campur. Jadi ka tambah dengan masalun, dia akan menjadi kamasalin. Yang inilah. Bagaimana terjadinya kamasalin tu, itulah proses dia. Kamasalin. Dia masih lagi bertanwin. Sebab apa? Sebab dia bukan lagi idhafah. Bukan lagi masdar. Dia hanya berlaku menjadi masdar apabila ada kalimah al-lazi. So, lepas tu barulah kita masukkan al-lazi tadi untuk membangunkan Masdar. pertalian yang dipanggilkan idhafah. Ya. Di sini kita masukkan tanda campur, kita buat step by step ya, supaya kita nampak dia. Masukkan al-lazi. Kalau nak shortcut dah mahir besok baru boleh shortcut lah. Ya, so kamasalin tambah al-lazi, barulah dia menjadi kamasalil lazi. Apabila kita buangkan tanda campur tu, maknanya dua kalimah ni sudah bergabung. Yang ni dia belum bergabung lagi. Jadi dia tak hilang tanwin. Apabila dia bergabung, barulah tanwin tu dihilangkan dan kita letak satu baris saja, baris kasrah, jadilah kamasalil lazi. So ini sudah menjadi pertalian yang kita panggilkan idhafah. So bila berlaku idhafah, masali ni adalah yang berfungsi sebagai mudhaf. Dan al-lazi ni ialah mudhafu ilaihi yang majrur. Ya. So bila kita dah buat itu, barulah kita boleh memberi makna kepada kamasalil lazi. Sebab sebelum ni kita dah terangkan komponen-komponen tu serta makna dia ya. Jadi ka ni maknanya seperti, masali ni ialah perumpamaan, al-lazi ialah orang-orang yang ya. So kita boleh masukkan makna kat situ, terjemahkan sekali. So maknanya tajuk ni kita boleh masukkan dua sekali, pembentukan dan terjemahan. Doktor, Ya, sebelum tu perumpamaan tertinggal min. ada tertinggal min ya, nanti kejap. Yang mana? Jadi perumpamaan. Oh ya, sini mim. Hmm. Betul. Tak, okey betul. Ya, kalau tidak jadi bunyi lain pula ya, perumpamaan pula. Perumpamaan, betul. Okey. Tadi kita nak buat apa? Kita masukkan dan tajuk sini sekali dengan terjemahan ya. Terjemahan. Taro, jim, mim, alif, ha, nun. Ya, jadi bila kita siap pembentukan, kita masukkan sekali terjemahan dia. Jadi kamasalil lazi kita boleh terjemahkan iaitu seperti sim. Sebab dia Melayu kita ambil fa ni lah ya. Sebab kalau fa Arab ni dia F sebenarnya. So kita gunakan fa Melayu ro, taya. Seperti perumpamaan, kita ambil sinilah. Seperti perumpamaan
Dia allazi ialah mufrad. Ya, jadi kita gunakan orang yang, bukannya orang-orang yang. Kalau allazina kita gunakan orang-orang yang, tapi di sini dia menggunakan dalam konteks mufrad. Ya, dia nak menunjukkan cerita tentang dalam ayat tu ialah seolah-olah ada seorang tu dia melakukan sesuatu. Itu digunakan mufrad. Perumpamaan orang yang. Nga ni kita pinjam dekat sini, ada nga mana-mana, boleh copy je. Orang yang. Yang ialah ya dengan nga, sekali lagi boleh pinjam, copy saja kat situ, jadilah orang yang. Yang kita letakkan dot sebab ayat tu belum habis lagi. Jadi seperti perumpamaan orang yang, itulah yang dimasukkan kamasalil lazi di sini ya. Lepas tu bila sambung istauqadana ra tu, nanti kita sambunglah dia punya ayat tu. Itu orang yang dalam bentuk fi'il madhi telah menyalakan api. Istauqadana ra tu menyalakan api ya. Jadi untuk pembentukan kalimah kita telah selesai ya. Cuma kita cek balik ejaan kita supaya kalau ada tertinggal macam tadi, tertinggal mim. Saya baik kawan kita apa ya. Sekejap ada panggilan kejap ya. Halo? Sudah dah. Okey. Ni pun dah habis dah. Okey. Okey. So apa kita buat? Kita buat large frame ni supaya semua yang kita buat tadi kita nampak, dan kalau perlu besarkan ya, untuk kita simpan, bagi dia besar sikit ya. Jadi kalau kawan-kawan ada nak share dekat dekat kumpulan tu pun boleh apa ya, boleh nampak dengan lebih baik. Tapi seboleh-bolehnya bila kita adjust tu jangan ada pecahan. Contohnya ni kar ni campur, lepas tu masalun ni tempat lain. Elok kita kecilkan sikit supaya dia sekali ya. Kar dengan masalun tu sekali. Boleh tapi dia macam tak berapa bagus lah ya, tak kemas. So yang ni mana yang perlu dibuangkan tu, buangkan sikit dia punya space tu kalau berlebihan ya. Bagi dia kemas sikit. Kemudian print screen lah. Tu simpan untuk latihan kita hari ini ya. So itu sudah simpan dalam screenshot. Kalau nak kita simpan dalam download, folder download yang mana kita boleh buat salinan, tekan dekat sini dalam save, ada button save ni, tekan save. Lepas tu kita tekan download ni supaya dia masuk dalam bahagian download, dan tukarkan nama fail sini latihan hari ini adalah 19 Januari 2024 ya. Dia akan simpan dalam bentuk text file ni yang mana kita boleh gunakan balik kalau kita nak buat salinan ya. Itulah ya perkongsian kita hari ini. InsyaAllah besok besok kita bercuti ya, hari Isnin baliklah. Sekarang ni pun hari Jumaat. Doktor nak tanya satu. Al-Lazi tu dia mufrad orang yang ya. Orang yang, yalah. Kalau Al-Lazina tu jamak ke? Orang yang. Orang yang. Kalau jamak kita panggil orang-orang yang. Orang yang. Kalau seorang saja kita sebut orang yang. Orang yang. Okey, terima kasih. Okey ya. So hari sini kita akan sambung istauqadana ra ni. Istauqada ni dia punya kata kerja dia, termasuklah fa'il dia dan masa dia sekali, iaitu fa'il madhi. Nara ni objek dia. Sebab tu dia mengambil baris atas ya, yang bertanwin dan diikuti dengan alif. Itulah cara kita mengenal objek, kata nama objek di dalam kalimah-kalimah Al-Quran yang bermakna api. Jadi api itu kalau kita baca terjemahan, dia bagi terjemahan saja api saja ya, dia tak ada konteks. Sebab tu kita nak faham Quran ni, kalau tengok terjemahan je tak cukup. Sedangkan api itu dia dalam mansub.
Bila kita kenal, belajar mansub, i'rab dia barulah kita faham ya, konteks api itu apa dia. Dia adalah objek. Ya, kalau kita gantung pada terjemahannya, dia tak ada memberi dia sebagai objek. Ya, sebab objek tu hanya boleh dikenali dengan i'rab dia yang berbaris fathah dan ikuti alif tu. Itulah tanda dia objek. Kalau tidak, api boleh jadi objek, boleh jadi bukan objek dan sebagainya. Ya. Sebab tu saya katakan memahami Al-Quran ni kena hanya kita membaca terjemahan saja tidak mencukupi. Ya. Banyak aspek-aspek lain yang kita kena pelajari, ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sampai di sini saja. Kita akan sambung hari Isnin adalah 22 hari bulan. Pagi seperti biasa ya, macam mana saya punya kamera ni tertutup tadi, tak sedar agaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nampak tadi rakan-rakan kita Terima kasih doktor. Assalamualaikum. dalam kereta ya, sambil dia apa ada ya, ada ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Sabri pun ada ya sama kita pagi ni. Ya. Ini Wiktionary tu dia apps kita kena download Ya, bukan, dia dalam web. web. Oh, Pergi dia tak ke boleh Google. dia tak. Google, tekan je Wiktionary tu keluar lah. Oh, Senang je. masuk. Tapi dengan syarat ada internet lah ya. Ya ya ya. Lepas keluar Wiktionary tu, dekat search tu, type pula Arabic. Oh, Jadi dia akan pilih sebab Wiktionary ni semua bahasa ada. ya ya. Dia pilih Arabic tu, keluar Saya selalu Wiktionary. tengok kat Al-Ma'ani. Boleh juga. Al-Mani Tapi tu tak- dia apa ni, dia untuk orang yang apa yang dia yang pandai lah. yang pandai. Tapi dia boleh ada English, yang Malay pun ada. Betul. Tapi Baik, untuk doktor. yang senang kita guna Wiktionary tu dulu. Saya tak pernah tengok lagi. Nak cuba. Ya. Saya cuba masuk tak boleh. Ya. Hmm. Okey, web dia bukan app, dia web lah ya. Web. Okey, insya-Allah jumpa Terima kasih lagi. kan. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.